Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar para jemaah dan juga para penonton yang dihormati lagi dimuliakan. Salam tahajud ya. Ni dah masuk waktu tahajud ni. Kan? Ya. Jadi kalau nak pergi umrah tu, janganlah sampai Mekah Madinah baru nak bertahajud kan. Kita di Malaysia ni mestilah kita lazimi dulu kan. Lazimi dulu untuk kita bangun tahajud. Boleh kita bangun subuh awal kan. Begitu. Dan kita ni bertaubat kepada Allah Ta'ala, mohon keampunan Allah Ta'ala atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bukannya bila pergi Mekah tu, kita ibarat pergi Mekah, baling semua dosa dekat Kaabah tu, kita balik berdosa balik kan. Ramai orang dia pergi Mekah, dia anggap bila pergi Mekah tu, dia tinggal semua dosa kejap. Dekat Malaysia ni, dia pergi ibadah. Lepas pergi ibadah, dia rasa diri dia dah suci lagi murni. Bila balik Malaysia, ambil balik dosa yang tinggal kat kelai tu. Ini kepahaman yang perlu kita perbetulkan. Pergi Mekah dengan duit halal, rezeki yang halal, tak ada ambil rasuah apa semua. Duit-duit yang halal je. Sedangkan di Malaysia terlibat dengan rasuah, terlibat dengan macam-macam benda-benda jenayah dan sebagainya. Jadi bagaimana mungkin untuk kita mendapat umrah yang mabrur? Ya, jadi itu kita boleh fikir-fikirkan. Maka lazimi dulu untuk kita bangun solat 5 waktu tak tinggal, bangun tahajud malam, kemudian kita lazimi membaca Quran setiap hari dan sebagainya, insya-Allah. Okey, baik. Dalam video kali ini ramai yang bertanya pada saya, minta buatkan pencerahan berkaitan dengan apa barang-barang yang perlu dibawa bila kita nak pergi Mekah ni. Nak pergi Mekah, nak pergi Madinah, barang-barang yang perlu dibawa oleh jemaah lelaki dan juga jemaah wanita. Maka di sini saya ada satu senarai. Yang ni saya banyak ambil daripada web pun ada. Jadi saya senaraikan. Jadi siapa yang nak senarai ni nanti boleh WhatsApp saya. Kan boleh WhatsApp saya 013 450 3230. Nanti saya bagi senarai ni, insya-Allah. Ya. Yang pertama sekali kita bincangkan dulu pada jemaah lelaki. Apa dalam banyak-banyak lah yang kita nak kena bawa, apa dia barangnya. Banyak kalau nak senarai kan. Tapi ni kita buat sekadarnya lah. Kan sekadarnya kita pergi pun nak ibadah, bukan nak melancong kan. Jadi tak perlulah terlalu rigid sangat kan. Baik. Yang pertama sekali untuk jemaah lelaki ya. Okey, saya nyatakan di sini yang pertama sekali kain ihram. Kain ihram 2 pasang. Mengapa tak boleh bawa 1 pasang? Kita di Mekah kurang lebih dalam 6 hari kan. 6 hari kita di Mekah. Kebarangkalian kita nak buat umrah mungkin 4 ataupun 5 kali. Sepanjang masa kita berada di kota Mekah ni, jangan kita sia-siakan masa. Banyakkan ibadah dan sebagainya, khususnya umrah lah. Sebab umrah ni Madinah pun tak ada kan, sebab tak ada Baitullah. Jadi yang ada Baitullah hanya di Mekah saja. Sebab itulah dalam banyak-banyak ibadah di Mekah, selain solat, tahajud apa semua kan, selain pada itu adalah ibadah umrah yang aula. Sebab di situ adalah tempat satu-satunya di muka bumi yang boleh buat umrah. Oleh demikian, bawalah 2 pasang, 4 helai maksudnya kan, 2 helai. Jadi 2 helai pakai, kemudian dah buat umrah berpoloh-poloh kan, mungkin 1 kali lagi umrah boleh pakailah balik. Tapi lama-lama dia berbau, jadi tak sesuai dan juga tak selesa untuk kita pakai. Jadi kita boleh pakai yang baru, sementara yang 2 helai yang kita pakai sebelum ni kita basuh sendiri. Basuh sendiri pun boleh, hantar dobi pun boleh. Ni kata orang hantar dobi ke hotel mahal Ustaz kan. Ada tak dobi yang murah? Ada kan. Waktu saya pergi umrah baru ni, dobi hotel memang ada. Dobi luar pun ada juga datang. Tapi dia tak boleh masuk hotel. Dia kat luar berlega-lega gitu.
bila datang tengok jemaah kita ramai apa semua, dia bagi kad Dobi. Jadi kita pun dah memang ada SIM kad Saudi, dia bagi nombor Saudi lah. Jadi kalau sekiranya nak Dobi, telefon aja. Dia boleh cakap Melayu pun, Bangla boleh cakap Melayu. Kan hantar Dobi. Sekilo dia ambil 15 rial gitu lah, 15 rial ke 20 rial. Lebih murah berbanding hotel kan, hotel. Ada yang ambil satu kali plastik dia timbang. Jadi ikutlah keadaan kan. Kalau nak kata Dobi layan diri, tak ada lagi. Saya tak pernah jumpa lagi lah Dobi layan diri. Macam kita kat Malaysia ni kan, laundry bar lah, laundry lab lah, macam-macam. Saudi tak ada lagi, tak salah saya. Mekah mana tak ada. Jadi nak murah, Dobi yang datang-datang ke hotel tu murah lah berbanding Dobi hotel. Dia mahal sikit kan. Sekilo mungkin dalam 35, 40 pun ada. Ya. Jadi kalau nak murah, basuh sendiri kan, sentai je. Kita ada bawa, boleh beli baldi 2 rial dekat kedai RM2. 2 rial dekat Mekah tu, beli baldi, rendam, pijat gantung aja kan. Sekarang ni pun bilik berdua taklah terlalu sesak sangat. Dulu bilik berempat sesak juga kan kalau semua nak bergantung. Ni bilik berdua ni kurang sikit lah sesak. Jadi nak murah, nak jimat, basuh sendiri. Ya, okay, baik. Kalau tidak, boleh hantar ke orang. Yang keduanya, tali pinggang haji tu, tali pinggang warna hijau tu pun boleh bawa lah. Ya, pakai untuk sekat kain ihram di sebelah bawah. Ya, kita gulung kemas, pakai tali pinggang hijau tu. Tak boleh tali pinggang lain ke? Tali pinggang apa pun boleh kan. Ini tali pinggang haji ni dah masyhur kan. Pergi Mekah aja mesti beli. Warna purple ada, warna hijau pun ada. Kan? Bukan makna kata tak pakai tali pinggang haji tak sah umrahnya. Tak kan. Pakai tali pinggang apa pun, ni cerita je kan. Cerita. Ya, boleh pakai yang itu sebab dia besar sikit, dia lebar kan, jadi senang. Yang ketiga, t-shirt berzip hadapan. Boleh bawa 2 ke 3 helai lah. T-shirt yang ada zip kan. Kita biasanya pakai jubah gini. Kita pakai t-shirt dulu dalam, jubah sampai keluar. Ya, khususnya pada musim sejuk, better lah pakai satu lapis dalam. Jadi duit tonton tu boleh kan simpan di dalam zip. Boleh simpan dalam zip. Dia buka button, nak ambil duit, zip, ambil, lepas tu button balik jubah ni. Ini bagi mengelakkan orang seluk saku lah kan, seluk saku. Pengalaman saya bawa umrah memang ada jemaah kita yang diseluk sakunya. Tapi ni pasca Covid tak dengar lagi. Tapi sebelum ni memang ada yang kena seluk saku. Jadi kita pun pergi masjid rapat-rapat, ada orang dia seluk jubah kita kadang tak perasan sebab kita rapat kan. Jadi eloklah ada t-shirt berzip depan ni, bagus ya. Yang keempatnya, seluar panjang cotton putih. Seluar panjang cotton putih ni biasanya orang pakai seluar untuk jubah lah ya. Boleh bawa 2 helai. Yang kelimanya, baju kurta ataupun Melayu. Kalau tuan-tuan tak selesa nak pakai baju Melayu, nampak poket 2 depan apa semua, nampak orang pelik je kan, pakai jubah lah kan. Ni jubah-jubah macam saya ni lah, 10 riyal je, murah kan. Pakai jubah lah, 2-3 helai boleh beli kedai-kedai murah tu, boleh pakai jubah ya. Ataupun kalau kurta ni kena pakai seluar lah, kurta dengan seluar pun ada juga orang pakai gitu. Jadi ikutlah pada keselesaan tuan-tuan. Yang keenamnya, kain plekat. Kain plekat ni sesuai, memang kena bawa 2-3 helai. Sebab apa? Sebab kita kadang-kadang tidur malam, ada orang dia suka pakai seluar, ada orang dia suka pakai kain plekat. Jadi kain plekat ni bawa 2-3 helai lah. Dan kadang kita ni buang air, lepas tu kita pakai kain plekat, masuk terus dalam selimut, dia lama-lama dia bau masam kan. Jadi pakai 2-3 helai ya, bawa 2-3 helai. Yang ketujuhnya, pakaian dalam yang secukupnya. Ini masing-masing faham lah kan. Seluar kecil, boxer apa semua tu pandai-pandai lah, bawa lah lebih 2-3 helai ke 4-5 helai ikut lah ya. Yang ke-8 ni, botol ais spray. Ni memang kenalah botol ais spray tu untuk tujuan sesak. Bila mana kita dalam Masjidil Haram, kita batal wuduk, nak keluar balik payah sebab kita sekarang ni pakai permit Tamarna apa semua. Dia better ada botol ais spray. Jadi bila ada botol ais spray, kita boleh ambil wuduk di kawasan dalam masjid aja, tak payah nak keluar-keluar ya. Jadi botol ais spray ataupun debu tayamum. Jadi bagi saya botol ais spray better lagi lah daripada debu tayamum. Untuk kegunaan ataupun kesesakan kita ketika mana berada di dalam masjid. Jadi tak payah nak keluar-keluar, ambil wuduk, kita terus saja botol ais spray.
Kalau perempuan, panggil 2-3 perempuan, boleh tutup apa semua. Boleh buka lah sikit tudung apa semua selit-selit gitu kan. Jadi bolehlah cari cukup-cukup mana dalam masjid tu. Jadi mudah pakai botol air spray. Tambah pula sekarang ni nak kena permit ni payah. Nak ambil uduk keluar apa semua. Ya, jadi botol air spray better. Bawa satu botol. Ya. Yang ke-9-nya t-shirt lengan panjang hitam. Ini kalau nak pakai t-shirt boleh bawa lah. Ya. Kita perlu t-shirt ni bila mana? Contohnya tuan-tuan ada program aktiviti. Contohnya menaiki ekspedisi menawan Jabal Nur kan. Panjat bukit. Jadi pakai t-shirt lah. Pakai jubah pun boleh kan. Tapi kita ni senang melangkah pakai t-shirt, pakai seluar t-shirt. Boleh naik gua Hira ke apa semua senang. So bawa lah 2 helai baju t-shirt kan. Kemudian yang ke-10 sejadah nipis. Ini untuk kita solat di mana-mana kan. Sejadah nipis ada yang nipis betul. Besar dompet je kan, ada sejadah yang jadi gitu je. Tapi sejadah nipis betul. Itu boleh bawa dalam kita punya bag sling kita tu, boleh masukkan kat situ. Kemudian yang ke-11 buku doa gantung. Ini pun better bawa lah. Memang saya sarankan jemaah sedaya upaya kita ni doa sendirilah kan. Tak payah nak mengharap sangat buku apa semua. Tetapi ialah untuk jemaah-jemaah kita yang kadang-kadang bila masuk ke medan tawaf dia blur. Apa nak doa ni kan. Dia ada setting gitu. Jadi ada panduan. Ada panduan untuk tuan-tuan baca doa daripada buku doa gantung. Banyak ada di pasaran apa semua. Boleh beli, gantung kat leher dan bila tawaf boleh baca apa semua kan. Tapi bagi yang nak berdoa daripada hati ke hati, maka better lagi lah doa daripada hati. Tak payah harap sangat pada buku, sebagai panduan cukup. Tapi untuk kita mengharap kepada Allah Ta'ala doa, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosa aku, ya Allah, ampunkan dosa kedua ibu bapaku, ya Allah, ampunkan dosa isteriku, ya Allah, ampunkan dosa suamiku, ya Allah. Bila kita doa daripada hati ni, dia lebih lagi datang zuk. Tak sedar dia mengalirkan air mata kan. Tapi kalau baca doa ikut buku pun tak boleh. Kerana satu masalah mata tak nampak kan. Apa dia tulis ni kan. Dia tak tahu sangat lah gitu. Leleh ke depan gitu kan. Tak boleh nak nampak dah tulisan kecil benar kan. Gitu. Jadi doa sendirilah. Itu lebih better. Tapi buku doa ni pun boleh beli untuk sebagai panduan. Ya. Yang ke-12 slipper lah bagi lelaki. Slipper mesti pakai slipper Jepun yang menampakkan tumit dan jari jemari kaki. Ini memang untuk mengelakkan dam. Kalau tutup jari kaki nanti kena dam. Oleh demikian pakai slipper. Dia bawa satu pasang. Di Mekah pun kalau katalah hilang tu, boleh di Mekah pun boleh beli, tak ada masalah. Ya, tapi bawa daripada Malaysia. Better bawa ke Malaysia ni sebab kita ni kat Malaysia ni pun ada yang slipper-slipper sedap kan. Slipper jenis-jenis getah sedap apa semua. Pakai yang sedap lah. Sebab kalau pakai yang tak sedap, boleh melecet apa semua kan. Jadi jangan main sebab kita ni kena jalan banyak apa semua. Jadi untuk kat luar apa semua ni, belilah slipper yang sedap untuk kita berjalan. Baik, kemudian yang ke-13 uncang slipper. Ini uncang slipper ada kan yang orang jual yang slipper uncang tu. Yang macam ada bag tu. Tu pun better beli. Macam Andalusia dia ada bagi bila dekat airport tu nanti satu uncang. Dalam tu ada goodies apa semua. Itu bag boleh diuncang slipper jugalah. Tapi ini kalau nak beli uncang sendiri, yang lain pun boleh beli. Tak pasti saya kalau travel lain kan dia bagi ataupun tidak uncang ni. Baik. Yang ke-14 krim pelembab kulit ataupun bibir. Ni Vaseline kan, macam Vaseline ataupun macam Nivea apa semua kan, yang untuk bagi jangan kering. Memang kering tuan-tuan. Memang suasana Mekah Madinah baik panas, baik musim sejuk mengeringkan bibir. Saya yang banyak berceramah, banyak bercakap ni memang kena sentiasalah basahi bibir kita tu dengan Vaseline. Tapi hati-hati dalam ihram. Jangan beli Vaseline ataupun pelembab bibir yang wangi, yang perisa-perisa strawberry apa semua ni jangan. Kerana dia mungkin dia akan menyebabkan kita ni kena dam dalam ihram. Oleh demikian beli yang plain lah, yang plain. Yang plain ada Nivea warna biru apa semua tu kan, yang jenis plain tak ada masalah, ataupun Vaseline yang tu biasa boleh. Yang ke-15 alatan mandian. Ni alatan mandian tuan-tuan beli satu set lah kan, shampoo yang sesuai ke apa semua. Hotel-hotel ada juga yang disediakan. Macam hotel ekonomi tak ada.
Hotel-hotel dia adalah bagi satu sabun yang sabun buku yang jenis bulat gitu kan, itu. Tapi kalau nak selesa, sabun, shampoo kita, badan kita, sabun muka kita, yang lain-lain, beruh gigi, ubat gigi apa semua ni, satu set lah, ya, sesuai untuk kita punya. Kemudian yang ke-16, penapis hidung. Nose ni, bagi saya nak beli boleh. Ada satu yang penapis nose tu yang boleh masuk hidung. Napis macam biasa kan. Ada orang dia selesa, ada orang tak selesa. Tambah pula pakai mask ni, pakai nose pula kan. Memang bagus untuk mencegah habuk, COVID dan sebagainya ni, memang terbaik lah. Memang saya sarankan pun belilah. Cuma bagi yang tak berapa selesa, boleh pakai mask double lah. Ya. Mask bawa yang secukup je lah, ya. Yang seterusnya yang mask kena bawa yang secukupnya. Yang 3 lapis, 2 lapis, 4 lapis terpulang lah pada tuan-tuan, ya, boleh beli, ya. Baik, yang ke-17 seterusnya ubatan persendirian, first aid lah, ya, first aid kit. Belilah Panadol sepapan kan, antipas ke apa semua. Kalau macam apa nama, sesama, ubat sesama, batuk, ubat batuk dan sebagainya lah, yang normal lah. Kalau sakit-sakit sendi ni, Voltron apa semua kan, untuk sendi apa semua urat. Jadi ada orang dia tak apa nak stamina dia, bila sampai ke Mekah terperanjat urat-urat dia kan, otot-otot ni tiba-tiba mengejut, dia banyak jalan, tawaf sa'i apa semua. Oi, bukan jalan-jalan tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, yang nak pergi Mekah ni, pergilah pusing balapan stadium tu kan, di mana papan sehari, buat sebulan sebelum. Jadi mudah-mudahan otot-otot kita ni sentiasa dia terbiasalah dengan jalan kaki apa semua ni. Sebab umrah memang banyak jalan, apatah lagi ibadah haji dengan melontar jamrahnya, dengan Arafah, Mina. Bukan main-main tuan-tuan, berkilometer jalan kaki. Oleh demikian, kira bawalah, ya. Kalau kita kira dari sudut perjalanan dari hotel ke masjid, kalau yang ekonomi tu dari 500 meter, tawaf 7 pusingan, satu pusingan tu 7 kurang lebih dalam 3 km, sa'i pula satu hala 420 meter, pergi balik 7 kali dah 3 km lagi, balik hotel balik kan 5-6 km kan, 6-7 km kurang lebih satu kali umrah. Oleh demikian bawa ubat yang sesuai lah kan? Dan kita kena ada stamina lah, ya. Vitamin C bawa kan, ni tambah-tambah fatrah COVID ni, bawa vitamin C, makan vitamin C, ya. Setiap malam sebelum tidur tu beli vitamin C yang jenis makan ke, jenis rendam ke, ikutlah. Multivitamin pun bawa juga kan, macam-macam multivitamin yang boleh boost kita punya energi. Kemudian sarung bag, ni untuk beg bagasi lah. Beg bagasi ada sarung tu better. Kalau sayang beg kita daripada calor apa semua, boleh bawa sarung beg. Kemudian yang ke 21, padlock bag. Ini padlock bag kecil. Untuk lock kita punya bag bagasi kita tu, kita sesuai, kita lockkan je lah. Dia kadang-kadang bag kita bagasi yang jenis dapat ni peri ni, tak boleh nak sangat nak lock ni kan, jadi nak ikut nombor apa semua. Jadi better beli lock kecil, kita manggakan lah, kunci mangga kita boleh simpan dalam dompet kita apa semua. Baik, tag bag ni maksudnya untuk tagging bag nama kan. Tuan-tuan boleh laminate, ada gambar dan juga ada nama, alamat, rumah, nombor telefon apa semua, boleh laminate kan, letak juga di bag bagasi, bag sandang kan, boleh letak. Kemudiannya gunting kecil untuk bertahallul bagi lelaki dan juga wanita. So bolehlah bawa gunting kecil, boleh simpan. Gunting RM2 tu kan, yang boleh lipat-lipat tu, jadi boleh simpan jugalah. Tapi hati-hati bila bawa naik kapal terbang, jangan letak dekat beg yang naik atas, nanti kena rampas. Beg gunting kena letak dalam beg bagasi dulu. Bila sampai ke Mekah, boleh ambil bawa keluar dan juga letakkan dalam beg seling kita, ya. Kemudian telefon bimbit, ini handphone wajib, ya. Sekarang ni dengan Tawakkalna, dengan Iktamarna, handphone satu kewajipan. Semua orang mesti ada handphone dan smartphone. Smartphone lah, bukannya handphone biasa 3310, tak boleh lah, dia kena smartphone sekarang ni, ya. Yang seterusnya kasut jika perlu. Ini bagi saya kalau nak mengikuti ekspedisi,
menawan Jabal Nur, naik ke bukit, apa semua, better pakai kasut. Jangan takut tergelincir apa semua pakai slipper. Kemudian tasbih untuk yang digital tu boleh, ataupun yang manual tu pulang. Dan juga zikir tawaf sa'i kan. Zikir tawaf sa'i ni untuk, ada juga kan yang ada orang buat tawaf 1 zikir sekian, tawaf 2 zikir sekian, pun boleh juga. Okay, baik. Itu bagi jemaah lelaki. Adapun jemaah wanita, ini berdasarkan pengalaman lah kan, dan juga rumah kita tanya apa je biasanya orang bawa pergi ke Mekah ni. Yang pertama sekali, telekung sepasang kan. Selekung sepasang, bawa 2 pasang kan. Telekung ni untuk tawaf biasanya jemaah kita pakai ketika mana untuk umrah lah kan. Di luar umrah pakai tudung yang biasa je. Ni telekung untuk tawaf umrah dan juga sa'i kan. Bawa 2 pasang. Jadi kalau ni boleh basuh kan, dan boleh pakai yang baru, sementara yang satu lagi nak kering. Yang keduanya mini telekung. Mini telekung belah dalam tu rasanya. Yang ketiga, t-shirt muslimah kan. T-shirt dengan panjang lah ya, pakai dengan panjang. Kita dalam fatrah umrah kan ada juga jemaah kita yang pakai t-shirt dengan pendek. Dan saya pun muskil juga. Pukul berapa? Pukul 3 pagi. Kan ni waktu ni. Sajalah buat video ni saja nak menunggu ngantuk ni. Kan saja nak share pada tuan-tuan. Okey, baik. T-shirt muslimah bawa lengan panjang apa semua. Yang keempat, seluar panjang cotton putih. Seluar panjang cotton putih. Untuk seluar dalam, yang bahagian dalam lah wanita kan. Jangan pakai seluar dalam kecil aja kan. Pakailah seluar yang belah luar. Pakai jubah apa semua, pakai sarung. Seluar panjang. Jubah seluar putih ataupun hitam kan. Jubah seluar putih ataupun hitam ya. Ini jubah yang saya perasan ada juga yang pakai ketat apa semua kan. Ni kita dalam Mekah Madinah ni takut kalau sekiranya pakai seluar gitu nanti tak boleh masuk masjid. Ada dah jemaah saya itu tak boleh masuk masjid kerana keluar dari jubah dia terlalu ketat. Nampak dia kena patah balik kan, berat. Jadi pakailah jubah seluar yang bagus lah ya. Kemudiannya anak tudung putih ya. Anak tudung putih ni pun bagus jugalah untuk kita pakai ya. Yang ketujuh, sarung lengan. Kalau kita istilahkan sebagai apa orang panggil tu? Sarung lengan ni kalau kita dulu-dulu zaman sekolah orang panggil maksum. Maksum ni nabi-nabi yang maksum, yang tak buat dosa. Tapi sarung lengan lah yang hitam tu boleh pakai. Yang ke-8nya, singlet tidak berlengan kan. Singlet tidak berlengan, berzip 2 helai. Yang ke-9, botol ais spray, sama juga macam lelaki tadi. So perempuan pun kena bawa juga 1 botol ais spray. Sejadah nipis 1, ni untuk semayang tadilah kan. Kegunaan untuk semayang. Yang ke-11, stokin untuk bertawaf. Ini biasalah. Ini biasa. Stokin untuk tawaf ni, orang perempuan ni bagus kan. Stokin, siap ada biji-biji bawah apa semua boleh. Bertawaf, bersa'i. Laki tak boleh, laki kaki ayam kan. Gitu. Ya, perempuan senang. Dia ada stokin tawaf. Bawa lah 2. Stokin nipis untuk kegunaan harian. Ni bawa pakai kasut apa semua, pakai stokin ya. Sebab kaki pun aurat. Bawa lah 4 pasang. Uncang slipper 1. Krim pelembap. Ini perempuan lebih arif lah. Krim pelembap, moisturizer apa semua pun bawa juga. Pelembap kulit apa semua tadi. Alatan mandian untuk perempuan yang sesuai lah dengan dia. Penapis hidung nose pun bawa jugalah ya. Ubatan persendirian tadi, first aid tadi pun wanita pun kena ada juga ya. Vitamin C bawa untuk makan apa semua. Booster kita punya antibody, multivitamin. Sarung beg bagasi besar kan. Kemudiannya padlock tadi untuk mangga beg bagasi kita. Tag bag untuk pengenalan diri lah. Beg bagasi kita yang ada nama, ada gambar apa semua ni. Gunting kecil juga untuk wanita bertahalul. Handphone, smartphone jangan lupa. Itu wajib. Kemudiannya tadi buku doa gantung, kalau nak bawa boleh bawa lah, boleh beli.
kasut untuk wanita yang sesuai kan. Ni jalan banyak ni, so kasut yang sesuai, yang sedap. Tasbih untuk automatic yang digital tu, pakaian dalam yang secukupnya kan. Ini pun ikutlah pada wanita lebih arif lah. Jadi ini kurang lebih lah nota berkaitan dengan apa barangan-barangan yang perlu dibawa oleh para jemaah wanita dan juga pada jemaah lelaki. Pada anda yang mendengarkan video ini, jangan lupa untuk bawa barang-barang yang penting saya katakan tadi. Kemudian kalau sekiranya ada barang-barang yang mungkin saya terlepas pandang apa semua, minta komen di bawah kan. Tulis komen di bawah, nanti boleh bagi panduan juga pada jemaah-jemaah lain kalau sekiranya tengok video ni dan juga tengok ada komen, mungkin ada tambahan daripada para jemaah ikut pengalaman masing-masing. Baik. So kepada tuan-tuan, selamat bertahajud. Ni bila tahajud kita buat video ni mula ngantuk lah kan. Dia buat video bila cakap banyak dah mula ngantuk lah. Jadi sajalah kita dah habis solat tahajud apa semua, sajalah nak isi pasal lapang untuk kita rungkaikan barangan-barangan apa yang perlu dibawa untuk jemaah lelaki dan juga jemaah wanita. Itukah kurang lebih daripada saya. InsyaAllah siapa yang nak senarai daripada saya ni, boleh WhatsApp nombor saya 013-450-3230 Ustaz Saifullah Nasri. Dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ngantuk lah apa semua ni. Sajalah untuk isian masa kosong kan. Jadi mudah-mudahan kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kepada tuan-tuan yang baru saja berjumpai channel ini, jangan lupa like, share dan juga subscribe. Mudah-mudahan ada info-info terkini nanti saya akan uploadkanlah ke dalam channel saya ini. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.